Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir. Allahumma rabbi atmim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna illa syi'ta sahla. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, sahabat kepada page Smiti Tahfiz Tok Guru Sekolah Menengah Integrasi Teras Islam, Tahfiz Tok Guru Kampung Wakaf Pasir Putih Kelantan. Jadi insya-Allah hari ini kita akan menyambung perbincangan ringkas kita dalam satu program yang dinamakan sebagai Ijlis Bina. Insya-Allah dalam program ini kita akan berkongsikan dengan semua sahabat-sahabat, semua sahabat FB, seluruhnya, insya-Allah kita akan melihat berkisar perkongsian ringkas dan santai. InsyaAllah slot bersama saya akan berlangsung selama 29 hari, sebulan, dan akan disambung oleh sahabat-sahabat saya seterusnya. Dan insyaAllah saya akan kongsikan bersama dengan teman-teman berkaitan dengan makhraj dan sifat. Dan saya akan kongsikan perkongsian bermula daripada huruf alif yang telah kita selesaikan perbincangannya dalam 2 hari yang lepas. Dan hari ini 1 Syaban, bermulanya 1 Syaban bermakna ada 20 hari, 29 hari lagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi hari ini insya-Allah kita akan sambung huruf yang seterusnya, iaitu huruf yang ketiga dalam susunan yang anak-anak kita di rumah menghafalnya, huruf alif, huruf ba dan huruf ta. Dan setelah selesai kemarin dulu huruf alif, semalam huruf ta, huruf ba, dan hari ini insya-Allah kita akan lihat perbincangan tentang huruf ta. Huruf ta. Okey. Huruf ta merupakan huruf yang sering kita baca, terutamanya dalam surah-surah yang paling mudah yang kita baca ialah surah Al-Fatihah, surah-surah lain, Al-Baqarah dan sebagainya. Jadi hari ini kita akan lihat, kita akan buat sedikit, kalau bahasa kita sebut sebagai kita bedah siasat. Kita bedah siasat dalam sebagai pengulangan kepada permulaan kita yang lepas dalam perbincangan ilmu tajwid. Apakah itu ilmu tajwid? Ialah kita nak memperelokkan bacaan. Dan bila itu dari sudut bahasa, dari sudut istilahnya ialah apabila kita nak memperelokkan bacaan dari sudut mana? Ialah dari sudut bacaan Al-Quran. Bacaan Al-Quran yang kita sebut sebagai bi'i'ta'i kulli harfin. Maknanya kita baca Al-Quran tadi, kita mesti memberikan kepada setiap huruf hijaiyah, kepada setiap huruf hijaiyah hak-hak dia. InsyaAllah perbincangan saya setiap hari, ada hari ini dan esok, insyaAllah santai sahaja 15 minit. InsyaAllah dalam pukul 6 suku kita mula dan akan berakhir 6.30 insyaAllah. Okey, yang pertama berkaitan dengan huruf ta. Huruf ta. Huruf ta ini termasuk dalam huruf-huruf yang keluar daripada lidah. Daripada lidah. Okey, di manakah kedudukan dia? Di manakah kedudukan huruf ta? Kedudukan huruf ta ialah pada hujung lidah akan bertemu dengan umbi gigi. Di manakah umbi gigi? Okey, sebelum tu saya tunjukkan kepada tuan-tuan rupa huruf ta. Rupa huruf ta ada titik 2 di atas. Ada titik 2 di atas. Okey. Di manakah kedudukan huruf ta? Kita andaikan ini adalah lidah kita. Ini pangkal lidah, ini adalah hujung lidah warna biru. Jadi sekarang ni huruf ta ni, hujung lidah kita mesti temukan dia dengan hujung gigi, hujung dengan umbi gigi.
Di manakah umbi gigi? Kawasannya kalau kita andaikan ini adalah gigi atas, ini gigi bawah. Okay, gigi atas ni ialah kedudukannya di bahagian umbi. Umbi gigi ialah kawasan, kalau kita tengok di sini, lelangit ni warna merah hujung ni dengan gigi kita tengah-tengah. Jadi semasa menyebut huruf ta, hujung lidah dan juga umbi gigi akan bertemu. Okey. Bagaimana yang telah kita kongsikan kaedah bagaimana untuk kita mengesan makhraj? Ialah kita matikan huruf tersebut. Kita matikan huruf tersebut dengan cara kita meletakkan pada makhraj, iaitu hujung lidah dan juga umbi gigi. Jadi semasa menyebutnya ialah kita letak hujung lidah kita pada umbi gigi. Jadi tuan-tuan boleh letakkan pada umbi gigi masing-masing. Contohnya dan sebagaimana yang telah saya sebut sebelum ni, kaedah yang diajarkan oleh ulama kita ialah kita matikan huruf tersebut ataupun kita sabdukan dia. Contohnya yang saya buat sebelum ni, ata at atta, ata at atta. Okey, contohnya kalau saya tulis dalam yang saya baca contoh tadi. Okey, saya tulis sekejap. Okey, ini contoh. Contoh atta sabdukan dia. Okey, itu cuma sebagai panduan lah. Tapi maknanya semasa menyebut huruf yang disebut sebagai huruf ta, kita letakkan pada hujung lidah dan ditemukan dengan umbi gigi. Okey. Kita tengok pula apakah sifat-sifat bagi huruf ta. Sifat-sifat bagi huruf ta yang pertama ialah dia bersifat al-hamsu. Apa itu al-hamsu? Al-hamsu ini ialah lawan kepada sifat al-jahru. Al-hamsu ialah melepaskan perjalanan angin ataupun udara. Jadi bermakna semasa kita menyebut huruf ta, angin itu tidak ditahan. Sebab dia adalah dalam perbincangan. InsyaAllah nanti habis kita berbincang tentang huruf-huruf ni, kita akan khusus pula tentang sifat-sifat dan makhraj-makhraj. Jadi saya akan sebut secara keseluruhan dahulu. Okey, jadi semasa menyebut huruf ta, angin dia keluar. Tidak tersekat. Perjalanan angin tidak tersekat. Dia dilepaskan. Sebab tu kita ada bunyi seperti angin yang keluar. Okey. Yang kedua, sifat bagi ta juga disebut sebagai sifat asyiddah. Apa itu asyiddah? Asyiddah ialah menahan perjalanan suara. Kalau orang Kelantan panggil lekat suara. Seolah-olahnya tersangkut suaranya. Jadi dia lekat. Dia ada 7 huruf. Alif, jim, dal, qaf, ta, ba, kaf, ta. 8. Ada 8 huruf. Jadi ta ni termasuk huruf yang ditahan suaranya. Okey, 2 sifat. Mana yang pertama ialah al-hamsu, lepas angin, lepas udara, dan yang kedua ialah menahan perjalanan suara. Walaupun lepas angin, tetapi ta ini termasuk huruf-huruf yang dilepaskan, yang ditahan suara. Okey, kemudian yang ketiga. Jadi yang pertama tadi sifat al-hamsu termasuk dalam sifat-sifat lemah, iaitu melepaskan angin. Yang kedua, sifat bagi huruf ta ini juga ialah sifat asyiddatu, iaitu menahan perjalanan suara. Yang kedua. Dan yang ketiga, apa itu sifat huruf ta? Ialah al-istifal. Apa itu al-istifal? Bahasa mudah kita, al-istifal ialah kita merendahkan pangkal lidah, tidak mengangkat dia ke anak tekak, ke langit-langit lembut. Itu dipanggil sifat al-istifal, iaitu merendahkan pangkal lidah secara mudahlah. Okey, yang ketiga, yang keempat. Jadi yang pertama tadi sifat al-hamsu, lepas angin. Yang kedua asyiddatu, tahan suara, sifat kuat. Yang ketiga sifat al-istifal, iaitu merendahkan pangkal lidah.
juga sifat lemah. Jadi kita ada dua sifat lemah, satu sifat kuat tadi. Okey. Yang keempat, sifat bagi huruf ta ini juga ialah sifat al-infitah. Semalam kita telah belajar huruf ba. Huruf ta, huruf ba juga ada sifat al-infitah. Sama dengan huruf ta juga ada sifat al-infitah. Apa itu al-infitah? Ialah lawan kepada al-itbaq. Apa itu sifat al-itbaq? Al-itbaq ialah kita seolah-olahnya melekat lidah ke langit-langit. Ni langit-langit kita ni, contoh gigi saya bawa ni, lidah kita melekat ke langit-langit semasa menyebut sifat huruf yang bersifat al-itbaq. Ada 4 huruf saja, sad, dha, ta, dha, ada 4 huruf. Jadi huruf ta ni termasuk huruf yang tidak diistilahkan tidak melekat lidah ke langit-langit. Okey. Tu satu huruf. Satu perbincangan. Apa ni? Sifat yang keempat. Jadi pertama al-hamsu, yang kedua asy-syiddah tu sifat kuat, al-hamsu sifat lemah, yang ketiga al-istifal sifat lemah, al-infitah juga sifat lemah. Ada 3 dah sekarang ni. Sifat lemah ada 3, sifat kuat ada 1 baru. Kita nampak dah. Ta ni adalah huruf yang bersifat lemah sebenarnya. Dan yang terakhir, dia bersifat al-ismat. Al-ismat ini ialah huruf yang bersifat dia agak tidak lancar sebutannya sebab dia ada sangkutan. Semasa menyebutnya tidak lancar. Okey, cumanya apa yang saya nak kongsikan, kita ada 4 minit lagi. InsyaAllah setiap hari hanya 15 minit sahaja. Ijlis bina, bersama-sama dengan kami sebentar sahaja. Kita pakat-pakat share dan kita kongsikan perkongsian dengan sahabat-sahabat kita. Okey, jadi apa yang saya nak simpulkan, bagi huruf ta ini ada perkara yang penting perlu diperhatikan. Semasa huruf ta berada di awal, semasa huruf ta dia berbaris, semasa huruf ta dia mati berada di hujung kalimah, berhenti, beza sebutan dia sedikit semasa huruf ta berada di tengah-tengah bacaan. Contohnya surah Al-Baqarah, laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Okey, laha ma kasabat. Ta tu berada di kita berada di tengah-tengah lah. Laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maknanya semasa ta berada dia mati berada di tengah, berbeza sedikit semasa ta tu mati berada di hujung, kita berhenti. Contohnya kalau kita berhenti dekat kasabat, kasabat, jadi semasa berhenti kita kena lebihkan dari sudut sifat al-hamsu. Maknanya lebihkan sedikit huruf yang bersifat dikeluarkan anginnya. Tapi dalam masa yang sama sifat syiddah, tahan suara tu ada, cuma lebih menonjol semasa berhenti. Manakala semasa huruf ta berada di tengah-tengah, maknanya laha ma kasabat walakum ma kasabtum. Maknanya seolah-olahnya sifat menahan suara tu lebih daripada sifat keluar angin. Jadi itulah perkongsian ringkas berkaitan dengan huruf ta. Jadi huruf ta ni dia ada 2 yang kita sebut sebagai sifat kuat, iaitu asy-syiddah dan juga al-ismat. Dan kita ada 3 huruf sifat iaitu bersifat lemah. Sifat dia al-istifal, al-infitah dan juga al-hamsu. Jadi sebab itulah kita kena berhati-hati supaya tidak tersilap baca. Cumanya huruf ta ni biasanya kebanyakan pembaca mereka mudah nak baca huruf ta ni sebenarnya. Huruf ta ni agak mudah disebut. Huruf ta ini agak mudah disebut. Cumanya kita nak mencantikkan lagi sebagaimana makna makna huruf ta tadi, makna tajwid tadi. Iaitu at-tahsin. Okey. Jadi itulah sahaja sedikit perkongsian selama 15 minit. InsyaAllah setiap hari bermula 6 suku sehinggalah 6:30 petang. Dan paling lama pun perkongsian kami, kalau paling lama pun sehingga setengah jam. Tapi setakat ni alhamdulillah kita telah berkongsi lebih kurang 15 minit sahaja. Tidak mengambil masa yang lama tuan-tuan untuk perkongsian ini insya-Allah. Jadi sebelum saya akhiri, terima kasih kepada semua yang menonton,
melihat. Jadi hamba nak minta sahabat-sahabat semua deh, tak kira lah anak murid ke, tok guru ke, pakat share. Kita share, kita kongsikan. Sambil-sambil ana nak memperkenalkan sekolah Semiti Tahfiz Tok Guru, sekolah menengah integrasi Teras Islam Tahfiz Tok Guru di Pasir Putih, Kelantan, di Kampung Wakaf. Jadi insya-Allah pelajar-pelajar kami akan mula menghadiri ke sekolah kami pada 3 hari bulan April sebagaimana yang disarankan oleh Majlis Agama Islam Kelantan dan juga Kementerian Pendidikan Malaysia. InsyaAllah doakan pelajar-pelajar kami seramai 44 orang, alhamdulillah, yang telah mengikuti kelas secara online selama 2 bulan, hampir sebulan lebih dah. Alhamdulillah, doakan kami. InsyaAllah pelajar-pelajar akan terus bersama-sama di sini, insyaAllah. Jadi esok, kita jumpa esok. Kita akan bertemu dengan huruf yang seterusnya, itu huruf Tha. Alif, Ba, Ta, Tha. Esok, episod yang kelima, kita akan berbicara tentang huruf Tha. Di manakah kedudukan huruf Tha? Apakah beza huruf Tha dan huruf Sin dan huruf Sad? Kenapa hampir-hampir sama tapi tak sama? Sama tapi tak serupa. Tha, Sin dan Sad makhrajnya lain dan sifat dia pun berbeza. Tapi kenapa ada yang tertukar antara huruf Tha dan juga kenapa yang ada yang tertukar dengan huruf Sin dan tertukar dengan huruf Sad? InsyaAllah. Jadi kongsikan lagi video ni. Kongsikan lagi video ini kepada rakan-rakan. Kita share lagi, kita perkenalkan lagi perkongsian-perkongsian ilmiah, insyaAllah. Dan program Ijlis Bina ini bukan sahaja terikat dengan tajuk tajwid. InsyaAllah akan ada lagi perkongsian lain. InsyaAllah kami akan teruskan sehingga bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah setiap hari. Bermula Rejab bulan lepas, bulan ini dan seterusnya sehinggalah akhir Ramadan. InsyaAllah. Doakan supaya berjalan lancar. Itu sahaja. Terima kasih. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ijlis Bina, insyaAllah. Wallahu a'lam.